Bahagian B 30 markah, soalan 21. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberikan. Kesemua perkataan ini merupakan kata apa? Kata kerja. Kata kerja transitif. Maksud kata kerja transitif, hadapannya mesti objek. Aku dan keluarga telah tempat kosong ekspedisi berakit di Kem Sri Bayu. Apa maksud ini? Ekspedisi ni sesuatu aktiviti luar. Kebiasaannya aktiviti lasak. Contohnya berakit. Mengikuti. Mengikuti. Okey, betul. Yeay, betul. Aku dan keluarga telah mengikuti. Maknanya menyertai ekspedisi berakit di Kem Sri Bayu. Kami berakit di sepanjang sungai. Sebelum tempat kosong aktiviti berakit, kami dikehendaki untuk tempat kosong jaket keselamatan. Jawapan yang kedua apa? Okey, Santia cakap menjalani. Okey, betul. Menjalani aktiviti berakit. Yang ketiga. Memakai. Memakai. Okey. Aku berasa sungguh gembira kerana inilah kali pertama aku tempat kosong pengalaman berakit. Merasai. Okey, merasai. Merasai. Walau bagaimanapun, perasaan bimbang tetap ada dalam diriku sepanjang berakit. Walaupun aku keletihan, namun pengalaman berakit ini banyak membantu aku tempat kosong, pengalaman dan pengetahuan baharu. Jadi apa nombor 5? Okey, akhir kata memperoleh. Okey, betul? Okey, soalan 22. Tandakan right di dalam petak yang disediakan bagi mengisi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah. Okey, nombor 1. Memerlukan. Memerlukan. Okey, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Okey, betul. Proses fotosintesis ni proses apa? Membuat makanan. Membuat makanan. Apakah yang diperlukan semasa proses fotosintesis? Cahaya. Cahaya, air, Klorofil. klorofil. Okey. Dan menghasilkan apa? Karbon dioksida. Salah. Menghasilkan apa? Kita nak sedut ni. Oksigen. Oksigen. Okey, nombor 2. Sarah tempat kosong Maria sebatang pen berwarna biru sempena hari lahir sahabatnya itu. Okey, yang ini saya nak betulkan sedikit. Bersempena dengan. Okey, Akil Roshan bagi tahu menghadiahi. Okey, jawapan yang betul. Menghadiahi. Hadiahi. Kami tengok kalau menghadiahi siapa? Maria. Kalau menghadiahkan, akhirannya kan. Menghadiahkan apa? Sebatang pen. Jadi menghadiahi Maria sebatang pen. Okey, B. Lengkapkan frasa yang berikut supaya menjadi peribahasa. Nombor 1, Allah membeli. Okey, jawapan Akif dalam ruang chat tu menang memakai. Okey, betul? Allah membeli, menang memakai. Maksudnya apa? Cikgu, walaupun berasa berat membeli sesuatu barang yang mahal harganya, tetapi barang itu bertubuh dan tahan lama. Allah membeli, menang memakai. Maksudnya walaupun harga barang yang kita beli itu mahal, tetapi kualitinya tinggi.
Dan itu yang dimaksudkan dengan Allah membeli, menang memakai. Nombor 2. Biar putih tulang, Jangan putih mata. jangan putih mata. Okey, betul. Mata. Apa maksudnya? Lebih baik mati daripada tidak dapat apa yang diidam. Okey, nombor 3. Bagai menatang, Minyak yang penuh. minyak yang penuh. Okey, betul. Maksudnya menjaga dengan penuh kasih sayang. Sayang. Soalan C. Tulis ayat tanya yang paling sesuai bagi jawapan yang diberikan. Okey, jawapan yang diberikan, harga bagi seikat sayur ini ialah RM2 sahaja. Jadi, perempuan yang bertuduh ni nak tanya, Berapakah harga seikat sayur ini? hujungnya tanda? Soal. Tanda soal. Okey, betul. Okey, soalan 23. Baca dialog di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat yang lengkap. Selamat pagi, Cikgu Ain. Cikgu sihat? Selamat pagi Nadia. Saya sihat. Kita mesti mengutamakan kesihatan pada setiap masa kerana badan sihat, otak cerdas Nadia. Betul Cikgu Ain. Boleh saya dapatkan sedikit maklumat tentang amalan penjagaan kesihatan itu, Cikgu? Penjagaan kesihatan perlu diamalkan untuk diri sendiri dan sekitar tempat tinggal. Ada 3 cara penjagaan kesihatan yang perlu diberikan perhatian. Tahukah kamu kebaikan amalan ini? Saya kurang tahu. Cikgu Ain, bolehkah Cikgu terangkan kepada saya? Itu mudah sahaja Nadia. Sekiranya kita dapat menjaga kesihatan diri dan keluarga, sudah pastilah kita dan keluarga akan sehat dan gembira. Keduanya pula, persekitaran tempat tinggal yang terjaga akan menjadikan suasana tempat tinggal yang terjaga akan menjadikan suasana tempat tinggal kita bersih dan segar. Makanan dan minuman kita tidak tercemar. Kita dan keluarga pula dijauhi daripada penyakit sekiranya kita menjaga kebersihan makanan dan minuman. Terima kasih Cikgu Ain atas maklumat tersebut. Jadi, Cikgu Ain dan juga Nadia berbincang mengenai apa? Kesihatan diri. Kesihatan diri. Perlu tak kita menjaga kesihatan diri? Perlu. Sangat perlu. Okey, kesihatan. Kalau kita tak jaga kesihatan, apa yang kita dapat? Penyakit. Kita dapat sakit. Okey. Penyakit. Penyakit ada 2. Satu penyakit berjangkit. Satu lagi penyakit apa? Tidak berjangkit. Okey. Yang kedua, tidak berjangkit. Okey, sekarang kamu bagi contoh penyakit berjangkit apa? Selsema. COVID-19. Okey. COVID-19. Okey, lagi? Demam tinggi. Demam denggi. Okey, yang itu penyakit berjangkit. Kanser. Tidak berjangkit. Serangan jantung. Okey. Serangan jantung merupakan penyakit utama di Malaysia. Lagi apa lagi? Batuk. Batuk berjangkit.
boleh berpindah kepada orang lain. Apa kencing manis? Diabetes. Diabetes. Yang ini penyakit tidak berjangkit. Okay, jadi kita perlu mempunyai kesedaran yang tinggilah untuk menjaga kesihatan diri kita. Jadi setiap tahun akan diadakan Hari Kesihatan Sedunia pada setiap tahun, iaitu pada 7 April. Hari Diabetes Sedunia yang diadakan pada 14 November. Tema untuk Hari Diabetes Sedunia ni, untuk tahun ni, diabetes, jururawat nadi, perubahan. Kesihatan kita terjejas. Sebab apa? Merokok. Sebabnya merokok. Minuman araka. Minum minuman beralkohol. Okey, minum arak. Lagi? Ada. Mengambil dadah. Okey, betul. Makanan ringan. Okey, kita mengambil makanan ringan dengan kuantiti yang banyak ataupun selalu mengambil makanan ringan. Yang itu boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Jadi asasnya gaya hidup kita lah yang tidak mementingkan kesihatan. Tak basuh tangan. Okey, sekarang saya nak basuh tangan. Macam mana cara kita nak membasuh tangan? Menggunakan sabun. Okey, betul lagi. Menggunakan sabun. Lepas tu saya dah ada sabun dah. Lepas tu saya nak buat apa? Guna air dengan sabun. Guna air dan sabun. Okey, saya dah ada dah atas tangan saya. Sekarang saya nak buat apa? Gosok. Okey, gosok sabun Gosok pada sabun-sabun. gosok sabun pada telapak tangan. Okey, lepas tu saya dah siap gosok pada telapak tangan. Lepas tu nak pergi ke mana pula? Jari. Okey, gosok Jari. hadapan dan belakang tangan dahulu. Lepas tu barulah saya gosok jari-jari tangan dan juga celah-celah jari. Okey, saya dah gosok dah celah jari. Saya nak pergi ke mana pula? Basuh. Basuh kat mana? Basuh tangan. Belum lagi. Tangan. Basuh. Tangan dengan air. Bersihkan ibu jari dan kuku dulu. Kemudian barulah saya basuh, bilas dan keringkan tangan. Okey, saya nak tambah sedikit. Untuk kita kekalkan kesihatan, kita perlu mengawal stres. STRES. Apa stres ni? Tekanan. Tekanan. Okey. Penting ya, kita perlu mengatasi stres kerana stres boleh menyebabkan kita Murungan. kemurungan. Kita terkena penyakit mental. Contohnya kemurungan ataupun emosi yang tidak stabil. Jadi penting kita mengawal stres. Kalau kamu stres, jadi kamu nak atasinya macam mana? Okey, Akil cakap main game. Okey, boleh saja. Kamu luangkan masa untuk bermain permainan video. Boleh, tak ada masalah. Permainan luar. Okey, kamu pergi beriadah ataupun bersukan. Okey, lagi? Bersiar-siar. Okey, betul juga. Bersenam. Bersenam, okey, bersukan. Jadi badan sihat, otak cerdas. Lagi? Tidur. Membaca buku. Okey. Yang kedua, tidur. Membaca buku pun boleh. Menonton TV. Menonton televisyen, bermain permainan video. Okey, yang tu sekali lah. Okey, saya tambah sedikit. Yang keempat, kamu perlu berjumpa guru kaunseling. Yang ini akan memberi nasihat kepada kamu lah supaya dapat mengawal stres. Yang kelima, kamu perlu membuat persediaan awal. Musim peperiksaan, kamu perlu membuat persediaan awal supaya kamu tenang. Kalau kamu berjumpa dengan guru kaunseling ataupun pakar yang memberi nasihat, memberi motivasi, jadi kamu lebih bersemangat. Tidur, okey betul. Tidur pun boleh mengatasi stres kerana kita dapat merehatkan badan kita daripada keletihan. Bersukan pun samalah.
kita boleh mendapatkan badan yang sihat dan otak yang cerdas. Okey, soalan yang pertama. Nadia telah mendapatkan maklumat tentang penjagaan kesihatan daripada Cikgu Ain. Okey, betul Akil? Cikgu Ain. Nyatakan satu daripada cara penjagaan kesihatan yang perlu diamalkan. Okay, apa yang kita nak buat? Membersihkan persekitaran rumah. Okey, boleh? Makanan Okey. dan minuman kita tidak tercemar. Okey, yang pertama tadi kita perlu memastikan persekitaran tempat tinggal kita bersih ataupun terjaga. Yang kedua, makanan dan minuman kita tidak tercemar. Okey, lagi? Kita dapat menjaga diri dan keluarga, sudah pastilah kita dan keluarga akan sehat dan gembira. Okey, kita perlu menjaga kesihatan diri dan keluarga. Okey, yang tu pun boleh. Satu daripada cara penjagaan kesihatan yang perlu diamalkan ialah kita perlu menjaga kesihatan diri sendiri dan sekitar tempat tinggal. Pada pendapat kamu, apakah yang dimaksudkan dengan pernyataan badan sihat, otak cerdas? Pada pendapat saya, maksud badan sehat dan otak cerdas ialah kesihatan yang baik membolehkan seseorang melahirkan idea yang cerdas. Sepatutnya idea yang bernas. Soalan 24. Baca pernyataan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Gunakan masa secara terancang. Kita mestilah bijak menghargai masa. Jangan membuang masa, buat jadual penggunaan masa. Susun tugas mengikut keutamaan. Perkataan menghargai yang terdapat dalam petikan boleh diganti dengan perkataan mengguna. okey, menggunakan masa. Apakah peribahasa yang sesuai tentang masa? Kalau masa itu emas, peribahasa. Masa itu emas. Okey, betul. Masa itu emas, tetapi kamu kena jawab dalam ayat yang lengkap. Peribahasa yang sesuai tentang masa ialah masa itu emas. Okey, betul. C. Jelaskan secara ringkas tentang kebaikan yang dapat kamu peroleh jika kamu bijak menghargai masa. Boleh menghilangkan stres. Boleh menghilangkan stres. Okey, lagi? Gembira. Gembira, okey. Kamu akan berasa gembira. Okay, Santia bagi tahu berjaya, okey. Okay, kamu jawab dalam ayat yang lengkap. Soalan 25, baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Jerebu merupakan satu keadaan yang berdebu di ruang udara. Fenomena ini berlaku akibat kabut tebal bercampur dengan debu yang terapung-apung di udara. Keadaan ini mengakibatkan alam sekitar menjadi kotor dan tercemar. Kesihatan manusia akan terjejas jika mereka sering terdedah pada jerebu. Jerebu akan memberikan kesan kepada seseorang yang mengidap penyakit seperti asma, lelak dan sebagainya. Jerebu juga akan memberikan kesan kepada ekonomi negara. Para pelancong mungkin terpaksa membatalkan lawatan mereka ke negara kita kerana bimbang akan kesihatan mereka.
masyarakat perlu mengambil iktibar daripada masalah ini, iaitu dengan mengekalkan kebersihan alam sekitar. Jerebu. Kamu tahu tak jerebu ni macam mana? Tahu? Pernah terjadi. Tahu je. Tahu kan? Okey. Pada tahun 2015. Berlaku jerebu yang terburuk dalam sejarah negara kita. Dan mengakibatkan negara Asia Tenggara sekali terkena. Contoh negara Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Indon. Thailand, Singapura, Filipina, Laos, Brunei. Kemboja. China tak tahu. China bukan. Tu je kot yang saya tahu. Okey, yang ini saja. Okey, tak apa. Waktu pada tahun 2015 banyak sekolah yang tutup, penerbangan terpaksa dibatalkan. Ada satu kejohanan ataupun sukan waktu tu terpaksa dibatalkan, iaitu Marathon KL juga terpaksa dibatalkan atas sebab jerebu yang sangat teruk pada waktu itulah 2015. Okey, sekiranya jerebu berlaku, macam mana kamu nak kawal? Pakai face mask. Okey, pakai pelitup muka. Lagi? Mengurangkan pembakaran terbuka. Okey, betul? Mengurangkan penggunaan Kenderaan, okey, betul. Okey, jadi betul lah yang kamu cakap tu. Iaitu kita kena buatlah untuk mengurangkan berlakunya fenomena jerebu. Kalau sebut sahaja jerebu, pasti kita akan terdengar IPU. IPU ni maksudnya apa? Indeks pencemaran udara. Ataupun dalam bahasa Inggeris, AP. Air Pollution Index. Okey, IPU. Kalau 0 hingga 50 masih lagi berada dalam keadaan yang baik. Tetapi kalau dah masuk 301 sehingga 500 ke atas, dalam keadaan yang sangat bahaya lah. Sangat bahaya dan boleh pihak berwajib menjalankan ataupun mengenakan darurat. Darurat boleh berlaku lah. Mana tak boleh keluar lah. Bagaimanakah jerebu boleh terjadi? Macam mana jerebu boleh terjadi? Ya, saya. Saya jawablah A tu. Okey. Jerebu boleh terjadi akibat kabus tebal bercampur dengan debu yang terapung-apung di udara. Okey, betul. Nyatakan kesan yang timbul daripada masalah jerebu. Soalan B. Okey. Kesan yang timbul daripada masalah jerebu ialah persekitaran akan menjadi kotor. Okey. Keadaan ini akan mengakibatkan alam sekitar menjadi kotor dan tercemar. Okey, kamu habiskan. Kotor dan tercemar. Okey, betul? Kamu juga boleh gunakan kesan lain. Contohnya, memberikan kesan kepada seseorang yang menghidap penyakit seperti asma, lelah dan sebagainya. Ataupun
memberikan kesan kepada ekonomi negara. Boleh, tak ada masalah. Ataupun para pelancong mungkin terpaksa membatalkan lawatan mereka ke negara kita kerana bimbang akan kesihatan mereka. Yang ni pun boleh. Yang itu kesan yang timbul akibat masalah jerebu. C. Masyarakat perlu mengambil iktibar daripada masalah ini. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah langkah yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengatasi masalah jerebu? Yang ni kamu dah jawab dah tadi. Kamu ulang semula. Langkah yang boleh diambil oleh masyarakat untuk mengatasi masalah jerebu dengan cara memakai pelitup muka dan mengurangkan pembakaran terbuka.